Kadang-kadang saya merasakan anak-anak papa ini ibarat tak dapat tanduk ekor dipulas. Tapi nak buat macam mana? Dah dasar mereka memang macam tu kan? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya hendak mengulas berkenaan dengan satu perkara yang lebih menyesakkan rakyat, iaitu kenaikan SST 8% untuk beberapa kategori terpilih, di mana saya ada senarai penuhnya yang saya ingin kongsikan pada anda semua. Tetapi anak-anak papa ini ada juga sebilangannya yang minta saya mengulas tentang isu pergeseran antara Sultan Selangor dan juga Tuan Guru Haji Hadi. Kalaulah boleh kita katakan sebagai pergeseran. Ini rintitan daripada titah Sultan Selangor seperti mana yang telah disebutkan dalam page Selangor Royal Official ini, di mana Sultan Selangor dikhabarkan menzahirkan rasa duka cita terhadap Tuan Guru Haji Hadi berhubung satu penulisan Tuan Guru yang antara lain menasihatkan kita agar meletakkan Islam pada kedudukan yang tertinggi, di mana Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menitahkan betapa baginda merasa duka cita kerana pada anggapan baginda, Tuan Guru Haji Hadi telah sinis memeli baginda dan mendakwa Tuan Guru Haji Hadi tidak membaca konteks keseluruhan titah yang telah disampaikan oleh Sultan Selangor pada sidang MKI yang baru berlalu itu, terutamanya berkenaan dengan isu Nik Elin, di mana Tuan Guru Haji Hadi antara lain dalam satu artikel yang begitu panjang telah menzahirkan nasihat betapa kita ini tak kira siapa pun, kita mestilah ada satu cita-cita untuk meletakkan Islam sebagai kedudukan yang tertinggi. Dan dalam masa yang sama juga, dalam artikel tersebut memang syarat dengan nasihat serta fakta-fakta sejarah yang memang kita tak boleh nak rungkai lagi. Saya cuba untuk bersikap secara objektif tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yalah, benda ini melibatkan Sultan. Jadi kita tak boleh kata Sultan ini tersilap sangat dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk berlaku adil, membaca apa yang Sultan titahkan, dalam masa yang sama juga membaca apa yang telah ditulis oleh Tuan Guru Haji Hadi. Dan ini adalah pandangan saya secara jujur berdasarkan kepada apa yang saya tahu, dan saya cakap terus terang, apa yang saya bakal sampaikan ini tidak langsung sama sekali berniat untuk menghina mana-mana pihak, terutamanya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sekadar satu pandangan polos daripada seorang rakyat jelata yang sangat menyayangi Raja-Raja Melayu, tetapi dalam masa yang sama juga mempunyai cita-cita untuk menegakkan Islam sebagai kedudukan yang tertinggi dalam perlembagaan negara kita ini. Kalau kita baca tuan-tuan dan sekalian artikel yang telah ditulis oleh Tuan Guru Haji Hadi itu, memang kalau secara asasnya cuma ada satu perenggan sahaja yang telah menyentuh berkenaan dengan raja-raja. Izinkan saya baca di sini tuan-tuan dan sekalian untuk rujukan anda. Antara lain, Tuan Guru Haji Hadi telah menulis, "Saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing, bukanlah menghina, khususnya pengawal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN, bahkan raja-raja, supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini saja." Di sini tuan-tuan sekalian, pada pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hadi ini bukanlah menghina, jauh sekali berniat untuk memperlekehkan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Raja-Raja, terutama Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Di mana di sini, Tuan Guru Haji Hadi menyampaikan satu pesanan untuk kita semua, agar kita memandang benda ini dengan neraca akhirat dan bukan sekadar memandang on paper saja. Dan kita mestilah, sesiapa pun antara kita, termasuklah saya sendiri, mempunyai cita-cita untuk meletakkan Islam sebagai satu kedudukan yang tertinggi dalam perundangan negara kita ini, bahkan di seluruh dunia sebenarnya. Jadi secara asasnya, pada pandangan saya yang kecil ini, saya tak nampak sebarang usaha Tuan Guru Haji Hadi untuk menghina atau mempelekeh ataupun menyindir, tak kira halus ataupun terang-terangan, kepada mana-mana pihak. Sebaliknya, ini merupakan satu nasihat daripada seorang ulama yang memang sudah veteran, sangat-sangat berpengalaman, yang saya rasa sepatutnya kita terima dengan hati terbuka. Apatah lagi, ad-dinun nasihah ataupun agama itu merupakan satu nasihat. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin ada di antara anda yang akan mempertikaikan, kalaulah betul nasihat itu cuma satu pandangan, cuma satu nasihat yang sangat-sangat berguna untuk kita, mengapakah baginda Sultan merasa duka cita dan juga menzahirkan rasa tidak senang dengan apa yang telah ditulis oleh Tuan Guru Haji Hadi itu? Sekali lagi, ini adalah pandangan pribadi saya yang sangat-sangat kecil dan tidaklah berniat langsung sama sekali tidak untuk mengimply ataupun menyatakan bahawa sama ada Sultan ini mempunyai emosi ke apa-apa ke tidak. Langsung tidak ada. Sekadar satu pandangan
berdasarkan kepada pemerhatian yang sangat-sangat dangkal ini, di mana saya berpandangan benda ini hampir sama seperti kes Sanusi Mat Nor, di mana kalau anda masih ingat lagi, Sanusi Mat Nor telah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan menghina Sultan Selangor atas satu ucapan beliau yang sebenarnya langsung tidak mengaitkan Sultan Selangor dalam ucapan beliau. Dan kali ini juga benda yang lebih kurang sama. Ucapan Tuan Guru Hajadi ini merupakan satu ucapan umum, satu nasihat umum yang saya rasa adalah baik untuk kita terima dengan hati terbuka. Tetapi, mengapakah Baginda Sultan boleh merasa murka kepada kedua disiplin tersebut? Pada pandangan saya, ada kemungkinannya ada pihak yang telah mencucuk Baginda Sultan. Ada pihak yang cuba untuk mengadu domba serta menyampaikan konotasi yang salah terhadap kedua-dua situasi tersebut. Konotasi yang salah berkenaan dengan ucapan Sanusi dan juga konotasi yang salah berkenaan dengan apa yang telah ditulis oleh Tuan Guru Hajadi. Tetapi itu cuma pandangan dan juga pendapat saya. Pandangan dan pendapat saya ini mungkin betul dan mungkin juga tidak betul. Kerana saya cuma hanya mampu memberikan pandangan berdasarkan kepada pemerhatian saya. Dan sekali lagi saya kena tegaskan di sini. Saya tidak sama sekali dengan pandangan ini hendak imply ataupun menyatakan Baginda Sultan ini mudah dipengaruhi ke ataupun tidak mampu untuk membezakan antara baik dan buruk ke. Tidak sama sekali. Sekadar satu pandangan sahaja. Apatah lagi kita semua ini manusia biasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik Perdana Menteri, baik Peguam, baik sesiapa pun. Walaupun kita ini mungkin ada pendirian yang sangat-sangat tegas, kita punya intelek kita memang power gila dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang bujukan-bujukan seperti ini ada juga yang termasuk ke dalam hati. Dan kita tak tahu bujukan manakah yang akan memberikan impak pada kita sehingga mempengaruhi percakapan dan juga perbuatan kita. Tetapi apa-apa pun, video ini saya lakukan bukanlah untuk defense sesiapa, tidak. Sebaliknya, saya cuma mahu mencari jalan tengah agar kekeliruan dan juga kecelaruan ini dapat dirungkaikan. Sebab saya yakin Sultan Selangor dan juga Tuan Guru Hajadi mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk meletakkan Islam pada kedudukan yang tertinggi. Tetapi mungkinlah sedikit salah faham dan sebagainya sehingga menyebabkan pergeseran ini berlaku pada ketika ini, dan pergeseran ini tuan-tuan dan puan sekalian tidak menguntungkan umat Islam sama sekali, baik dari segi apa pun sebenarnya. Jadi saya mengharapkan agar Tuan Guru Hajadi dan juga Sultan Selangor Paduka Duli dapat bertemu mata ke atau berbincang ke sebagainya untuk merungkaikan mungkin mana-mana salah faham ataupun kecelaruan yang melanda dalam situasi ini. Dan seperti mana kata Datuk Putrajaya PAS Selangor, insya-Allah semuanya okey saja. Tenang-tenang saja. Insya-Allah benda boleh diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat baik. Dan kepada anak-anak papa, satu pesanan dari saya untuk anda semua. Anda tak payahlah nak menunggang isu ini segila-gilanya. Sebab kalau anda hendak imply konon-konon Tuan Guru Hajadi menderhaka bersultan lah, konon-konon PAS ini nak lawan raja-raja sebagainya, anda jangan sampai anda terpaksa jilat ludah anda sendiri. Sebab sejarah telah membuktikan pihak anda jugalah yang banyak kali cuba untuk langgar raja-raja Melayu. Pihak anda jugalah yang banyak kali cuba untuk menidakkan titah tuanku. Yang paling recent berkenaan dengan lantikan Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri yang ke-8. Dan juga, siapakah yang pernah menderhaka kepada Sultan Selangor sehingga Sultan Selangor benar-benar murka sampai menarik kembali darjah kebesaran Datuk Seri beliau? Itu soalan yang saya rasa anak-anak papa patut jawab terlebih dahulu sebelum berani hendak menunding jari kepada orang lain. Bak kata pepatah Melayu, satu jari kita tunjuk dekat orang lain, 3 atau 4 jari akan kembali patah kepada kita. Tetapi itulah, kadang-kadang kita tahu, macam saya katakan pada awal video tadi, anak-anak papa ini ibarat orang yang kehausan dekat padang pasir. Tak kiralah air yang bertakung itu air hujan ke, air lopak ke, atau air kencing ke, janji air mereka akan minum juga sebab mereka sudah terdesak sangat-sangat, tidak ada air sampai kering tekak masalahnya. Dan bak kata pepatah Melayu, tak dapat tanduk, ekor dipulas masalahnya. Tetapi jangan tersalah pulas ekor. Ekor belakang kalau dipulas tak ada masalah, okey lagi. Tetapi kalau ekor di depan yang dipulas, bersedialah untuk menjawab soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?